peluang untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang pengalaman saya berkhidmat di dalam Angkatan Tentera selama 36 tahun. Saya berkhidmat ini Lieutenant Colonel Abang Hamdan ni pejuang, sama-sama berjuang dengan saya dulu. Orang Sarawak, ramai lagi orang Sarawak yang berjuang bersama saya. Masa kita muda, kita berkhidmat tanpa pilih kasih, tanpa belas, tanpa kira tenaga, berkhidmat untuk mempertahankan negara. Mereka ini adalah hero kita yang telah berjuang menegakkan keamanan di negara ini. Mereka berjuang, berkhidmat dengan penuh cemerlang. Ramai orang Sarawak yang mengejar komunis di Perak, mengejar komunis di Kedah. Ramai di antaranya orang Sarawak, dan mereka juga berkhidmat tidak kurangnya di padang pasir di Namibia. Bersama saya ada orang Sarawak. Di Bosnia mereka menjalankan tugas dengan taat setia. Malangnya pahlawan-pahlawan kita ini berkhidmat dengan kadang-kadang tidak diberi kelengkapan yang cukup. Semua kekurangan. Saya pergi ke Namibia dengan anggota-anggota kita pada malam hari sejuk, tidak dilengkapkan dengan baju sejuk. Jadi apa guna soldier kita menggunakan tawal untuk melilit dia punya leher dan kepala untuk menahan daripada sejuk. Tinggalkan tentera British kesian dan tengok kita bagi kita baju sejuk. Bukan negara Malaysia, bukan rakyat, bukan kerajaan Malaysia. Mereka di Bosnia sama juga cerita. Kadang-kadang tidak secukupnya kelengkapan diberi kepada para orang kita menjalankan tugas. Kenapa berlaku sedemikian? Kita tengok keadaan kem-kem di Sarawak ini pun keadaan mundur. Ni dulu kenal Abang Hamdan ni, dulu budak-budak dia mandi di Kolah Panjang, betul tak? Dalam kem dia, Kolah Panjang, mandi ramai-ramai, telanjang, mandi telanjang. Saya pun dulu mandi telanjang sama-sama, tapi sekarang dah bertobat, tak mau lagi telanjang lah. Sehingga hari ini saya ingat tidak berubah. Kalau tengok kem-kem di sini, di Merata-Rata, tak ada banyak perubahan. Kemudahan rumah-rumah keluarga sungguh daif separuh tu. Kadang-kadang 2 bilik. Perabot pun tak ada. Budak-budak terpaksa berhutang untuk membeli perabot untuk dia punya kuarter. Sepatutnya kerajaan bagi. Mereka berkhidmat dengan tidak cukup peralatan. Sepatutnya kerajaan telah berjanji apabila mereka ni bertugas, dia beri kecukupan untuk berkhidmat supaya suasananya cukup. Mereka berkhidmat tanpa berbelah bagi. Ini yang amat sedih ni apabila dia pencen. Anggota tentera yang pencen, separuhnya pencen berhenti tanpa pencen. 18 tahun ke bawah tak ada mempunyai pencen. Anak masih muda, masih bersekolah, siapa yang nak menjaga? Jadi terpaksa mereka menjadi pemandu teksi, menjadi guard. Kadang-kadang sarjan menjadi guard, menjadi pembawa lori, membawa bas di Semenanjung, jual kecil-kecilan di tepi jalan. Itulah pahlawan kita yang telah berkhidmat begitu cemerlang. Lepas itu anak mereka, persekolahan mereka tidak terjaga. Inilah pahlawan negara. Apa? Negara kita ini miskin ke? Saya nak buktikan negara ini bukan sebuah negara yang miskin. Semasa berkhidmat selama 36 tahun, sebanyak duit terkumpul yang telah diberikan kepada Angkatan Tentera untuk membangunkan tentera sebanyak 75 bilion. Besar dia punya peruntukan. Tapi mana perginya duit itu? Saya nak kongsi bersama tuan-tuan apa yang berlaku pada duit yang besar itu yang dibagi. Cara kita membeli peralatan adalah sungguh rakus. Mereka memilih membeli peralatan kerana peralatan dalam Angkatan Tentera adalah sungguh mahal. Satu sistem beratus-ratus milion harganya. Jadi mereka memilih secara bukan open tender, tetapi tender. Dia panggil satu petender yang dipikirkan boleh membuat duit daripada orang ni dan membuat rundingan terus. Apabila ini berlaku, harga melambung. Negara jiran membeli satu sistem yang sama dengan harga 200 juta,
negara Malaysia membelinya dengan 1 bilion. Jadi kos yang terlindung di bawah itu hilang kepada poket-poket pemimpin-pemimpin yang ada dan kepada kroni-kroninya. Komisen submarine saja dia tak panggil rasuah, dia panggil komisen sebanyak 500 juta. Masya Allah. Tu kalau polis ambil RM2 dia kata rasuah, orang atas ambil 500 juta dia panggil komisen. Tukar nama, dihalalkan benda itu. Masya Allah, duit rakyat habis kat situ. Jadi apabila ini berlakulah tidak keseimbangan angkatan tentera. Saya semasa di dalam Konvensyen Pakatan Rakyat, saya telah membuat beberapa usul. Pertama yang saya kata, Menteri Pertahanan itu kena ditahan kuasanya, tidak boleh diberi kuasa sepenuhnya untuk dia bertindak. Kalau dia beri kuasa sepenuh, dia salah gunakan kuasa. Jadi pemimpin Pakatan Rakyat bersetuju sekiranya mereka mengambil alih, ini akan diubah semula, dirombak cara membuat keputusan di Kementerian Pertahanan. Keduanya saya kata, pembelian mesti mengikut rancangan masa panjang, tak boleh ditebuk-tebuk. Ni apabila dia kata untung, dibeli. Yang tidak untung, tidak dibeli. Akhirnya angkatan tentera kita dibangun tidak seimbang. Tak percaya? Apabila nak hantar angkatan tentera ke Lahad Datu, dia naik apa? Naik Air Asia. Malu saya. Saya malu setelah peruntukan 75 bilion, angkatan tentera pergi berperang naik Air Asia. Kita ada satu Airborne Brigade, lebih kurang dalam 3,000 orang yang dilatih untuk payung terjun pergi ke sasaran. Jadi kalau kita nak terjunkan orang ni, terpaksa naik Air Asia, bayar tiket, naik kapal terbang, nak turun ambil tiket balik. Tapi masalahnya buntutnya tak boleh buka, jadi payung orang tak boleh terjun dengan payung terjun, kerana payung terjun mesti terjun daripada buntut kapal terbang. Jadi saya tak tahu macam mana nak hantar pasukan airborne kita pergi berperang. Masya Allah, tahun depan mungkin dia suruh Air Asia beli kapal terbang yang boleh buka buntut kot. Sungguh memalukan. Saya kata ini kena diperbetulkan. Dan pemimpin Pakatan Rakyat berkata insyaAllah bila mereka berkuasa, mereka akan membetulkan balik dan mengimbangkan balik kekuatan angkatan tentera. Saya juga memberikan, saya kata, kebajikan anggota tentera mesti dijaga. Termasuklah gaji pencen dia. Gaji dia mesti dijaga. Pencen dia mesti cukup besar. Bukan pencennya di bawah paras kemiskinan. Sekarang ni mereka yang pencen, separuh tidak berpencen, separuh pencennya di bawah paras kemiskinan. Itu Bangladesh yang kerja pam minyak stesen di Kuala Lumpur tu, gaji dia lebih besar daripada pesara tentera. Masya Allah, macam mana boleh berlaku. Jadi terpaksa mereka ini kadang-kadang membuat kerja 2-3 kerja untuk mencukupkan bagi keluarga. Macam mana kita membuat? Macam mana kita boleh buat pahlawan kita seperti ini? Masya Allah. Jadi saya rasa ini perlu diubah. Apa cara ubahnya? Dengan menumbangkan kerajaan ini dan melantik kerajaan baru. Masya Allah. Saya bukan ahli parti. Saya bukan ahli parti PKR. Saya juga bukan ahli parti PAS dan mana-mana parti. Saya ini free. Saya boleh free agent, saya boleh bantu Pakatan Rakyat, dan saya menaruh sepenuh tenaga untuk membantu menumbangkan kerajaan yang ada ini. Tapi saya juga bagi tahu kepada Sri, apabila menang nanti, saya juga akan menjadi observer. Kalau parti ini tidak menunaikan janjinya, saya akan melompat menjadi pembangkang pula. Okay? Datuk Seri anggap kepala dia kata insyaAllah. Dan saya yakin kerajaan yang kita akan pilih ini adalah satu buah kerajaan yang sangat sungguh fokus untuk meningkatkan taraf rakyatnya, sungguh fokus untuk menentukan corruption dihentikan, dan sungguh fokus untuk menentukan pembangunan rakyat, pembangunan negara, terutama di Sabah dan Sarawak, akan diusahakan lebih giat lagi. Masya Allah.
Ini masalah corruption. Di negeri ini corruption besar, di MINDEF corruption ini lagi besar. Jadi saya rasa kita sebagai rakyat kena ambil tahu apa berlaku pada duit kita yang telah kita dipaksa kerana membayar cukai dan sebagainya. Mana perginya duit ini? Jadi kita kena selalu tanya. Dan kerja wakil rakyat yang ada di parlimen untuk bertanya mana pergi pertukan kerajaan. Ini saya cerita pasal satu ministry. Saya tak tahu ministry lain. Saya ingat tidak banyak berubah. Okay? Tanyalah ke ministry Kementerian Kesihatan, Pendidikan. Saya ingat dia punya salah guna kewangan adalah sungguh-sungguh besar, amat besar, sungguh memalukan. Ada satu badan yang mengukur taraf korupsi di dalam ahli-ahwal membeli senjata. Badan ini dipanggil International Transparency. Dia membagi negara kepada 6 kategori. A, B, C, D, E, and F. A ini maknanya negara itu bagus, dia tidak mengamalkan korupsi di dalam ahli-ahwal membeli senjata. F adalah negara yang paling teruk. Nak tahu mana Malaysia? Negara D bersama dengan Rwanda, Tanzania, Rusia, China dan beberapa negara yang lain. Masya Allah. D, anak kita dapat SPMD, apa tuan-tuan buat? Ambil rotan, betul. Jadi kerajaan kita dah buat apa? Tidak, tumbangkan dia dan ganti dia dengan kerajaan baru. Masya Allah. Tak payah rotan-rotan lagi, dia tumbangkan dia. Jadi menjadi hak tuan-tuan menjentuhkan PRU 13. Kita menggunakan kuasa kita untuk menumbangkan kerajaan ini. Masya Allah. Supaya kita dapat memberhentikan korupsi yang sedang berlaku ini. Cukup tentang masalah korupsi. Saya pindah kepada masalah yang lebih penting. Bukan korupsi tak penting, tetapi yang lebih menarik perhatian kita pada hari ini, masalah Lahad Datu. Lahad Datu seberang saja, tak jauh daripada Sarawak. Satu kepulauan Borneo sebelah. Lahad Datu ni background dia, sekarang penduduk Lahad Datu di Sabah, hanya Datuk kita daripada Sabah ni, dia tahu masalah dia besar. 800,000 orang-orang Sulu di Lahad Datu. Hari-hari orang Sulu melintas laut ke Lahad Datu untuk membeli barang hariannya, termasuklah tepung susu pun terpaksa datang ke Lahad Datu. Dia sungguh bergantung kepada Sabah untuk kehidupan harian. Jadi kita kena faham background daripada masalah ini. Masalah ini telah lama terabai, tidak diselesaikan oleh kerajaan. Jadi saya nasihatkan kepada Datuk Seri, saya kata saya bukan expert keselamatan, tapi satu daripada caranya, apabila kita naik menjadi kerajaan, kita kena selesaikan masalah orang-orang Sulu yang berada di Sabah secara diplomatik. Bagaimana nak selesaikan? Kena buat perbincangan, bukan kena berperang. Jadi kalau kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini secara diplomatik dan secara aman, dia akan bertukar kepada peperangan. Sungguh merugikan kita dan rakyat-rakyat Sulu. Benda ini dapat saya rasa diselesaikan. Masalah yang berlaku di Lahad Datu bermula daripada kegagalan perisikan kita. Negara kita sepatutnya sebuah negara moden, lengkap dengan persikan yang efisien untuk memberi kita amaran sekiranya ada ancaman dari luar. Masalah di Lahad Datu ini, masalahnya tidak ada persikan yang sampai kepada kita yang mutakhir yang menyatakan ada orang yang bersenjata akan datang ke Lahad Datu. Tidak diterima. Lain seperti di Corregidor. Di Corregidor dulu, selepas kita Formation of Malaysia, Pulau Corregidor, di situ Filipina telah mengumpulkan orang-orang mudanya di Pulau Corregidor dengan berhasrat memberi mereka senjata dan satu hari menyerang Sabah. Tetapi disebabkan kita punya efisiensi di atas perisikan kita, negara kita telah diberi amaran awal dan kita dapat bertindak menerusi diplomasi, menekan Manila
Dan Manila akhirnya membatalkan rancangannya, menggunakan rancangan itu. Jadi dia punya truk dikeluarkan dan kita selamat daripada peperangan. Di Hadadu lain, apabila kita tidak ada perisikan, maka kita telah terkejut apabila orang-orang ini mendarat di negara kita. Laut Sulu ni, saya ingat saya tak payah cerita lah dengan Dato' Lazim, dia bercerita lebih panjang. Dia panjang dia sebanyak 1,400 km panjang. Jarak antara Sulu ke Lahad Datu adalah 40 minit naik speedboat ataupun pambot. Bayangkan kesusahan untuk mengawal laut seperti ini. Kalau setakat 3 kapal peronda, minta maaf, tidak berfungsi. Dia kena lebih daripada itu. Jadi saya tak tahu macam mana kerajaan patutnya merancang dan bertindak, macam mana mempertahankan air teritori kita. Jadi sehingga hari ini saya tengok video ni, saya rasa kadang-kadang nak menangis pun ada, rasa marah pun ada kan tengok video ni. Tapi kita ulang selalu sebelum pilihan raya ini. Jadi kita gagal yang kedua, di peringkat kedua, menahan mereka menyeberangi air untuk mendarat ke negara kita. Apabila orang-orang yang bersenjata ini mendarat di Lahad Datu seramai 200 orang, saya tahu, saya yakin mereka ini masuk secara kecil-kecilan sehingga dah sampai 200 orang. Kerajaan memakan masa 23 hari untuk mengambil tindakan. 23 hari adalah sangat satu masa yang cukup panjang. Tak percaya tanya Abang Hamdan, kalau saya beri dia 23 hari sebagai seorang musuh datang ke negara ini, apa dia nak buat? Dalam kepala dia mesti dia kata, saya cari tempat pertahanan yang seelok-eloknya, saya cari tempat alternative defense area, saya juga mencari tempat mana saya nak lari, saya juga mencari di mana saya nak mendapat logistik kita, dan seterusnya. 23 hari sungguh lama. Kerajaan memberi alasan, dia kata kita tak boleh bertindak menggunakan angkatan tentera. Kenapa? Dia kata PBB Convention tidak membenarkan kita. Percaya ke? Tak percaya pasal apa? Saya berterang. Kerana kita mengguna definisi armed intrusion. Armed intrusion maknanya kalau orang menceroboh perairan kita, menangkap ikan menggunakan shotgun, itu adalah armed intruder. Sama orang yang datang ke negara kita daripada Thailand, masuk bawa farm gun atau shotgun, mencuri kayu gaharu di hutan Perak, dipanggil armed intrusion. Orang macam gini memang tak boleh ditindak dengan angkatan tentera, kena bertindak dengan kuasa-kuasa tertentu. Tetapi kalau orang datang menceroboh dengan kekuatan yang besar, mengancam tanah air kita, mengancam rakyat kita, PBB membenarkan negara mana pun menggunakan apa jua kekuatan yang kita ada untuk bertindak. Dibenarkan. Setelah 8 anggota pasukan keselamatan terkorban, 28 anggota pasukan keselamatan terkorban. Nyawa adalah sungguh berharga. Nyawa sungguh berharga. Matinya seorang itu, saya tahu, kerana soldadu saya meninggal dunia semasa operasi, hilang kaki dan sebagainya. Saya dah mengalaminya. Saya tahu nyawa itu berharga. Seorang anggota tentera, seorang anggota polis mati, anak kehilangan bapa, isteri kehilangan suami, mak bapak kehilangan anak. Masya Allah, sungguh rugi. Tapi ditakdirkan Allah, tapi atas asbab kelemahan kita bertindak. 23 hari tidak bertindak. Saya nak buat satu analogi pada tuan-tuan di sini. Kalau rumah kita dimasuk perompak bersenjata, perompak bersenjata masuk rumah,
Sebelah kiri kita pegang penyapu. Sebelah kanan kita pegang shotgun. Mana satu kita nak pakai? Shotgun. Alhamdulillah, ni anak kecil ni pun boleh jadi komander Lahad-Datu. Okay? Pada pemikiran waras, shotgun kerana itu kekuatan kita. Tetapi mereka kata bukan saja tak menggunakan shotgun, dia kata tunggu dulu perompak, saya telefon lawyer saya, tanya boleh panggil shotgun atau tidak. Akal masuk akal ke benda ni nak bertindak? Jadi akhirnya apabila kita tidak bertindak, anggota nyawa keselamatan terbunuh, baru kita nak menggunakan angkatan tentera. Boleh pula. Lain kata tak boleh angkatan tentera, sekarang apabila dah terjadi korban orang baru boleh. Jadi macam mana kerajaan-kerajaan kita ni? Kalau kita benarkan kerajaan berterus memimpin, takut lagi nanti ada satu krisis, orang yang sama juga akan diberi tanggungjawab untuk menyelesaikan krisis. Tuan-tuan percaya ke? Percaya ke tak percaya ni? Kalau tak percaya, jangan duduk diam, tumbangkan kerajaan yang ada ini, ganti dia dengan kerajaan baru. Sebelum kita tumbang, kita gesa kerajaan, sila kita gesa dia, ramai-ramai gesa kerajaan, memohon maaf kepada rakyat Malaysia kerana kegagalan dia bertindak dengan secara besar. Khususnya orang-orang di Sabah, orang-orang di Lahad-Datu, kesian pada mereka hari ini tidak dapat menjalankan kehidupan harian mereka. Anak tak dapat sekolah, nelayan tak dapat pergi menangkap ikan, peniaga tak dapat meniaga, insya-Allah. Susah hidup dia. Jadi kita minta dia maaf. Ini apabila dah panik, panggil tentera, suruh serang cepat-cepat. Ini saya ditanya dalam satu forum, apa saya nak buat sekiranya kan forum tu, tak tahu kalau Datuk lazim ada orang-orang tu kan. Dia tanya pada saya, apa saya nak buat sekiranya saya diberi kuasa untuk memerintah Lahad-Datu, apa yang saya nak buat? Saya kata yang pertama sekali, saya halau keluar semua politician daripada kawasan operasi kita. Kerana dia tidak tahu macam mana nak menjalankan operasi, biar tentera yang tahu menjalankan tugas. Apabila kita dipaksa, ada objektif bertindih, politician ada objektif kerana nak memenangi pilihan raya, kena serang cepat-cepat. Ada pula Datuk Seri sampai? Dah sampai Datuk Seri? Dah sampai? Alhamdulillah, dah sampai. Jadi saya kena potong pendek cakap, tapi saya habiskan cerita. Tak apa, kita biarkan Datuk Seri tunggu sekejap, okay? InsyaAllah, dia sabar, sangat sabar orangnya. Orang daripada Kuala Lumpur pun ada di sini, Alhamdulillah. Nah, tanya, saksi, saya ditanya dalam forum tu, saya kata kita kalau semua keluar orang ada saksi di sini, saya tak bohong. Jadi, kita kena tumbangkan kerajaan ini. Sebelum Datuk Seri naik atas pentas bercakap, saya nak ceritakan tentang satu lagi persoalan yang penting yang bermain di kepala pemikiran kita. Kita selalu bertanya, apa akan berlaku kepada negara ini sekiranya Pakatan Rakyat menang? Ada seorang orang tua, dia dah tua, dah nyanyuk, patut tak bercakap, tapi dia bercakap. Masuk surat khabar, masuk TV, dia kata, kalau Pakatan Rakyat menang, negara akan huru-hara. Dia kata Mei 13 akan berlaku balik. Macam mana dia punya hujah, saya pun tak faham. Pertamanya, rakyat negara ini adalah satu kumpulan rakyat yang sukakan kedamaian, betul tak? Siapa yang nak pergi keluarkan ranobot besar yang saya lalu tadi, nak pergi buat revolusi kat situ? Tak ada orang pun. Termasuk orang yang menyokong DN, dia tak suka keluarkan ranobot dan pergi buat revolusi. Jadi saya tak tahu macam mana dia kacau pilau. Dan juga pilihan raya umum 13 ini bukan pertembungan antara kaum. Tidak, bukan kaum Cina lawan Melayu, Kadazan lawan Iban, Iban lawan Melayu, Islam dan sebagainya. Tidak. PRU 13 ini adalah berkenaan rakyat bangkit untuk menumbangkan kerajaan yang zalim ini. Jadi bagaimana rakyat akan membuat kacau bilau? Yang akan buat kacau bilau, saya jangka adalah orang-orang yang diupah satu hari RM20, RM30, naik motor, baling batu, bata-bata dan sebagainya.
saya nak terangkan di sini. Polis dan Angkatan Tentera telah membuat ramalan. Ramalan mereka mengatakan Pakatan Rakyat akan memenangi PRU13, insya-Allah. Jadi kalau mereka telah ramal, mereka telah ada pun rancangan. Polis sebagai satu pasukan yang profesional telah adakan rancangan bagaimana nak memberi transisi yang aman dan damai. Termasuklah rancangan sekiranya insya-Allah Datuk Seri dipilih sebagai menjadi Perdana Menteri untuk escort Datuk Seri daripada rumahnya di Segambut pergi ke istana untuk diangkat sumpah oleh Yang di-Pertuan Agong, insya-Allah. Rancangan itu telah disediakan. Rehearsal pun saya rasa telah dijalankan. Mengumumkan ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bakal Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Okey, kalau dah habis reformasi, saya nak teruskan reformasi saya, okey? Jadi, masalahnya orang tanya, apa jadi pada Angkatan Tentera? Tidakkan dia merampas kuasa? Tanya ni, kenal Hamdan ni, Abang Hamdan ni, adakah Angkatan Tentera akan merampas kuasa? Saya yang berkhidmat 36 tahun malu kalau orang buat tuduhan demikian. Kerana saya tahu Angkatan Tentera kita adalah sebuah organisasi yang profesional. Dia tidak berpolitik. Dia taat kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. InsyaAllah kalau Datuk Seri diangkat sumpah hari ini menjadi Perdana Menteri, saya yakin insyaAllah keesokan harinya Angkatan Tentera akan berada di belakang Datuk Seri. Dari itu saya memohon rakyat-rakyat di Sarawak supaya keluar beramai-ramai untuk mengundi, melaksanakan hak kita dan memilih pakat kerajaan yang lebih adil daripada kerajaan sekarang. Saya berdoa semoga kita diberi taufik dan hidayah, diberi berani hati, diringankan tangan supaya kita memilih Pakatan Rakyat untuk menjadi pakat kerajaan yang baru di negara ini, insya-Allah. Dengan itu saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi, 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 reformasi. Terima kasih. Terima kasih Letnan Jeneral Besar Datuk Abdul Ghafir Abdul Hamid.